Dua orang masih lagi hidup di langit. Siapa dia? Iaitu Nabi Idris. Nabi Idris. Jadi malam Isra' dan Mi'raj, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan salah seorangnya Nabi Allah Idris. Nabi Allah Idris ni orang yang diberikan ilmu, orang diberikan pengetahuan. Di antara Nabi yang alim, di antara Nabi yang memiliki ilmu yang begitu hebat, Nabi Allah Idris. Kerja dia tukang jahit. Nabi Allah Idris. Batu kerja tukang jahit, kerja yang mulia, kerja para Nabi. Dan Nabi Allah Idris ni suka baca. Sebenarnya riwayat mengatakan Nabi Idris ni dapat menguasai 70 bahasa. Banyak dia. Dia boleh bercakap dalam 70 bahasa. Aling dia. Tu. Jadi sebab apa yang boleh Nabi Allah Idris ni hidup sampai ke zaman sekarang ni? Sebabnya kisah berlaku satu ketika Nabi Allah Idris dia berjalan. Dia berjalan tengah padang pasir. Lalu dia rasa panah. Dia rasa panah pergi je. Kemudian dia lenggak ke langit. Nabi Allah Idris ni dia lenggak ke langit. Bila lenggak langit, dia tengok Allah, matahari jauh dengan aku ni. Berjuta-juta batu, kita kata berjuta-juta kilometer lah, tapi gini panah. Panah sungguh. Lepas tu dia dah fikir macam manalah malaikat yang tukang tarik matahari. Matahari ni ada malaikat yang tukang tutung dia. Macam kata kita tukang tutung ni, maksudnya kita tukang eret. Macam kita tuang lembu, kita eret lembu. Eret pergi padang. Daripada kandang rumah kita eret pergi padang. Maka begitulah matahari ni, ada malaikat yang tukang eret tiap-tiap hari. Tukang eret. Tu eret. Lepas tu petang malam dia beradu di bawah Arsyur Rahman. Esok naik pula, beradu di Arsyur Rahman. Naik pula, ada malaikat. Lalu Nabi Idris ni orang yang diberikan ilmu hikmah oleh Allah Ta'ala. Dia fikir aku ni duduk jauh dengan matahari ni, macam manalah keadaan malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk tarik matahari ni. Dia tu hampir dengan matahari, lagilah panas siang dia. Lalu ketika tu dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Idris berdoa kepada Allah, ya Allah, kau ringankan bebanan kepanasan pada malaikat yang menarik matahari tu. Tu kita aja nak mikir itu, hanya mikir itu. Tengok Nabi Idris ni mikir tentang hamba iaitu malaikat yang tukar tarik ni, minta Allah Ta'ala supaya mana sejukkan, beri kesejukan kepada malaikat jauhi panah. Nyanyi ke malaikat tu dah tarik hari-hari sampai ke hari kiamat. Tarik semua, tak berhenti-berhenti. Tiap-tiap hari tarik. Lalu Allah Ta'ala makbul daripada doa Nabi Allah Idris. Bila Allah Ta'ala makbul doa Nabi Allah Idris, tiba-tiba malaikat tu rasa sejuk. Malaikat tu rasa sejuk. Sejuk pelik hari ni. Mana rasa sejuk? Duduk main kat matahari ni rasa sejuk. Tu. Jadi mesti ada satu benda yang pelik ni. Satu yang benda yang pelik. Lalulah malaikat tu bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya Allah, kenapa ni hari ni rasa sejuk ni? Tak sebagaimana biasa panas. Lalu Allah Ta'ala menyatakan, sesungguhnya ada hamba aku yang duduk di bumi tu. Hak tak mudah nampak tu, duduk di bumi tu. Doa kepada aku supaya aku sejukkan matahari nisbah dengan kamu yang sebagai penarik matahari. Maka aku kemakbul doa hamba aku tu. Sebab belah kasihan hamba aku kepadamu, maka aku sejukkan matahari. Tu. Lalu bila lah dengar cerita para malaikat duk cerita belaka hebatnya seorang hamba ni, seorang hamba Allah Ta'ala di atas muka bumi, siapa berdoa, siapa dapat rahmatnya malaikat tarik matahari jadi sejuk ni, jadi tenang, jadi sedap lah kerja tu, jadi sedap. Macam kita kalau kerja tengah panas, tiba-tiba orang tarik kita kerja dalam ikon kau ni, tu sedap lah dah. Wikusi musim pula. Mata tak pun nak selek mana. Masa tengah panas tu segar balik, duduk dalam ikon kau ngatuk, kau lentuk, duduk dalam ikon ni sejuk.
Lalu bila lah dengar kehebatan hamba Allah Ta'ala yang ada di atas muka bumi ini, kemudian dengar di malaikat Israel. Cerita ni sampai kepada malaikat Israel. Lalu malaikat Israel pun minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, aku nak minta bersahabat lah, nak pergi temu dengan hamba-Mu yang duduk di atas muka bumi ni, yang tolong doa kepada malaikat yang tarik matahari ni. Minta, malaikat Israel minta. Lalu Allah tak perkenalkan kepada malaikat Israel. Jadi malaikat Israel pun turun. Kemudian pergi ke tempat kediaman Nabi Allah Idris. Jadi Nabi Allah Idris ni, dia amalan dia, di antara amalan yang utama yang masuk dah dia berpuasa. Dia puasa. Sehari buka, sehari puasa. Sehari buka, sehari puasa. Itu Nabi Idris. Kemudian lalulah hari dia mari tu betulan hari Nabi Idris puasa. Jadi bila Nabi Idris puasa, ada apa dah, tak jamu makanan ke tetamu hari ni. Cakap. Kemudian waktu malam nak tidur, tengok saing dia tak tidur, pergi tempat tidur tapi tak tidur. Dah mungkin malaikat. Tak pernah lagi ni, tak pernah lagi. Cuma mari bersahabat. Lepas esokan hari Nabi dia tak puasa. Dihidangkan makanan untuk tetamu dia. Hidang makanan, biasalah. Masuk apa, hidang makanan. Tak makan juga. Maring tak makan dah. Malang kat waktu buka puasa tak makan juga. Hari ni kita buat jamu tak makan juga. Pelik ni. Tu manusia apa pelik sangat. Lalu akhirnya Nabi Idris tanya kepada malaikat. Dan mula malaikat ni dia tak ada kerja, dia tak ada buat maksiat. Maksudnya dia tak bercakap nawak lah. Bila Nabi ni, Nabi Allah pula tanya. Nabi pula tanya. Lalu Nabi Idris tanya, siapa kamu? Yang mana aku lihat beberapa keganjilan yang ada pada kamu. Aku menyediakan makanan kepada kamu, kamu tak makan. Dan aku sediakan tempat tidur pada kamu, kamu tak tidur. Aku tidur, kamu tak tidur. Makan pun tak. Pelik. Siapa kamu? Maka katanya malaikat Israel, akulah malakul maut. Aku malaikat maut. Dengar gitu Nabi Allah Idris pun gebah. Takutan. Nabi tu takut. Tu dengar malaikat maut ni, malaikat Israel mari ni. Memang tak ada urusan lain lah. Bila mari malaikat ni urusannya nak cabut nyawa, nak cabut nyawa lah. Maka tanya Nabi Idris kepada malaikat Israel ni, adakah sampai ajarku? Sampai dah ke ajarku ni? Allah Ta'ala perintah mu mari kepada aku ni, sampai ajar dah aku kepada. Katanya malaikat Israel kata, tak lagi, tak apa lagi. Cuma aku mari ni aku rasa hebat. Aku rasa mu ni ada satu kehebatan. Sehinggalah malaikat-malaikat di langit duduk bercakap tentang kehebatan. Sebab tak ada orang lagi selama duduk mikir tentang kepanasan yang ditanggung oleh malaikat yang menarik matahari tu. Tiba-tiba mu boleh mikir, kemudian mudah kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala ringankan bebanan kepanasan. Dan Allah Ta'ala makbul doamu, dan yang menyebabkan malaikat tu rasa senang. Kerja senang tarik sejuk. Tak jadi panas. Tak payah pakai hadangan, tak payah pakai apa, tak payah dah. Sejuk molek je tarik. Jadi aku rasa hebat, maka aku minta dengan Allah Ta'ala untuk aku bersahabat dengan kamu. Nak mari bersaing lah denganmu. Nak tengok amalan-amalan apa yang hak mu buat atik. Nak ikut juga amalan-amalanmu. Malaikat maut. Jadi lama-lama duk saing-saing ni, lalulah katanya katanya Nabi Allah Idris, kita saing lama dah ni. Boleh tak aku nak minta satu permintaan dengan kamu? Boleh tak? Nak minta satu permintaan. Kata malaikat Israel apa dia? Permintaan. Jangan minta pelik-pelik kan? Aku nak minta satu dia. Dan moga kerja kamu mematikan orang. Boleh ke tak kalau sekiranya aku nak rasa mati? Tu aku nak rasa mati lagu mana? Tapi bukan mati betul. Mu tarik sekejap nyawa aku, lepas tu mu tak balik. Aku nak hidup lagi tapi nak rasa. Tara mana gak mati. Orang panggil sakit sangat mati. Sakaratul maut, sakit sangat mati ni.
Siapa nabi-nabi dan rasul-rasul masing-masing pesan kepada umat masing-masing tentang kesakitan mati ni. Aku nak rasa sekali. Maka malaikat Israel berdoa kepada Allah Ta'ala, minta izin dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala izinkan. Bila Allah Ta'ala izinkan kepada malaikat Israel untuk mematikan Nabi Idris ni seketika, diberitahu kepada Nabi Idris. Jadi ketika mana malaikat Israel ni menghampiri Nabi Idris, Nabi Idris kata, Nabi Idris kata, pesankan lagi, mu jangan lama-lama, pamu cabu tu mutak lalu jangan pergi buat sampai 2-3 hari, janganlah. Jangan pesan, pesan beradang. Dia tahu mak mai gurau kan sampai seminggu. Mana tarik je, lepas tu masuk balik. Malaikat kata tak apalah, aku janjilah. So bimbanglah tu bahagian tu. Maka dimatikan seketika Nabi Allah Idris alaihissalam. Bila mati sekejap, lepas tu dia pun dihidupkan kembali. Ini mukjizat Nabi. Tak ada pelik lah. Mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi, para Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Maka ini antara mukjizat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Idris. Lalu bila hidup, Nabi dia kata, Allah betul lah, sakit sungguh mati. Ketika mana nak cabut roh ni sakit sungguh. Tu Nabi tu. Nabi tu. Tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan ketika malaikat Israel tarik roh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi ni berpaling ke kiri dan ke kanan, dan keresan. Sebab apa? Sebab menanggung kesakitan. Nabi tu mana pusing kiri, pusing kanan. Lalu beberapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Israel, "Hei Israel, aku ni Habibullah. Mungkin ingat aku ni merupakan kekasih Allah." Ya Rasulullah, ya saya tahu Tuhan ni merupakan kekasih Allah, tapi tak ada arah, kena cabut. Cabut paling berhalus sekali dah. Cabut, tapi Nabi merasa kesakitan. Sehinggalah sebelum daripada tercabut roh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Wah, sakitnya mati. Wah, sakitnya mati. Ya Allah, jadikan seluruh kesakitan mati yang akan ditanggung oleh umatku, biar aku seorang tanggung." Nabi minta dengan Allah Ta'ala supaya Nabi nak tanggung segala kesakitan mati yang akan ditanggung oleh kita semua ni, biar Nabi seorang tanggung. Tengok, dia kata sakitnya mati. Sebab itulah Nabi Idris pun rasa sakit. Memang sakit lah. Tu hak sakit paling sakit kali. Tengokkan orang kalau mati siapa pekat kecing, siapa pekat tu tahi, tu berok, terberok dia tu. Sebab sakit tu sakit kecing apa kan, orang mati kan, tubik tahi, tubik kecing biasalah. Hak sengono tubik darah. Hak yang jadi seru musuh Allah Ta'ala, siapa tubik darah daripada tiap-tiap lubang roma tubik. Sebab malaikat tu rentak. Hak tarik halus tu sakit dah. Hak tarik sekaligus pun payah tarik sekaligus. Tarik umpamanya anak panah. Sebab itulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala menyatakan, ibarat roh yang keluar daripada jasad seperti mana segala pokok yang berduri yang duduk dalam jasad kita, kemudian kita tarik jasad tu, pokok kayu yang berduri, lepas tu tertanam dalam tubuh kita, lepas tu kita tarik sekaligus, tarik beru. Lagu mana? Sakit tak? Allah sakit ni. Tu maka begitulah ibarat kematian itu merupakan suatu benda yang amat menakutkan, benda amat menakut, yang sakit tahu. Cuma tak ada cerita. Tengok orang siapa belalok mata. Hak musuh-musuh Allah Ta'ala siapa belalok mata. Sakitan. Tu. Jadi duduk lama tu Nabi Idris ni dah hidup balik, lalu dia minta dengan malaikat Israel. Dia kata, Israel, boleh tak kalau kamu bawa aku melawat neraka? Nak pergi neraka pula. Pada mati hidup, lepas tu nak pergi jalan neraka, nak tengok lagu mana neraka ni, azab neraka lagu mana. Lalu malaikat Israel minta izin dengan Allah Ta'ala, diizinkan oleh Allah Ta'ala. Malaikat Israel pun bawa Nabi Idris ni pergi melawat neraka.
Sampai di pintu neraka melihat kepada kepanasan api neraka. Tak masuk neraka lagi, duduk di pintu tu rebah dah. Pensang Nabi Allah Idris dengan sebab kepanasan api neraka. Anak duduk di pintu tu dari lagi pensang tu Nabi. Orang yang diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala dah tu, tapi pensang sebab nak tunjuk kata beratnya neraka ni. Masuk dalam tak tahulah lagu mana. Lepas tu bila dia sedar daripada pensang dia, selang beberapa ketika Nabi Allah Idris minta supaya malaikat Israel berdoa kepada Allah Ta'ala untuk diberi keizinan melawat syurga pula. Nak pergi lawat syurga pula. Tu. Jadi Allah Ta'ala izinlah malaikat Israel pergi bawa masuk syurga. Bila masuk syurga duk main duk tengok syurga sedap syurga. Lalu malaikat Israel kata, ya Nabi Allah, hei Nabi Allah, siapa masa dah kita keluar ni? Duduk sekejap sudah lah. Lalu katanya Nabi Idris, Nabi Idris kata, tinggallah aku sini. Tinggallah aku sini, tak apalah. Aku minta dengan Allah Ta'ala dah kaya aku nak duduk sini, rambut tubik dah. Dah duduk syurga sedap dah ni. Lalulah berlakunya perkelahian. Balah lah kata, balah antara malaikat Israel dengan Nabi Idris. Jadi balah lah, asalnya saing molek. Nak kata ketinggian ilmu yang ada pada Nabi Allah Idris ni mengalah akan ilmu yang ada pada malaikat. Cerdik ni orang panggil bijaksana Nabi. Salah satu daripada sifat Nabi apa dia? Fatanah, bijaksana. Tu bijaksana, tu guru kata bijak siapa lik sana. Lik seberang sana. Orang lain mikir lik ni je, dia siapa tu? Kau sungai kau siapa ke Pulau Usa tu. Bukan Teluk Nara saja dah. Kita nampak di Teluk Nara rasa cerdik dah. Hak lik Pulau Usa ni nampak, dia siapa lik tu? Pulau Usa ni nampak. Bijaksana. Bijak siapa lik sana. Bijak dia. Jadi akhirnya Allah Ta'ala perintah kepada satu malaikat yang besar untuk jadi hakim antara Nabi Idris dengan malaikat ni, malaikat Israel. Lalu ketika tu malaikat yang besar yang jadi hakim, dia tanya ni, apa yang geger, apa yang bising ni? Katanya malaikat Israel dia ni nak mari melawat je. Saya ni mutawih je ni, mutawih, tukar bawa je. Lepas tu siapa waktu patut dia balik dah lah. Dia tak mau balik. Jawab rakyat kepada malaikat yang jadi hakim. Maka malaikat yang jadi hakim tanya kepada Nabi Idris pula, sebab apa yang kamu tidak mau keluar daripada syurga ni? Sebab kamu ni hanya mari melawat saja. Kan kamu dah berjanji dengan malaikat Israel kan, bahawa kamu akan keluar ataupun kamu akan balik, cuma nak mari buat lawatan saja. Lalu katanya katanya Nabi Allah Idris alaihissalam, dia kata sesungguhnya orang yang masuk syurga ni dia melalui beberapa proses. Dia tanya hakim tu, hei tu hakim, orang yang masuk syurga ni dia akan keluar tak? Tu hakim kata tak keluar dah. Sebab Nabi Idris kata orang yang masuk syurga ni khalidina fiha abada, kekal mereka itu selama-lamanya, syurga tak akan keluar dah. Tak ada ahli syurga yang akan keluar, yang akan dikeluarkan kembali setelah mana dia masuk syurga. Hakim kata betul. Itu betul. Kemudian bukankah orang yang akan masuk syurga ni dia akan melalui proses kematian? Dia proses mati baru dia akan masuk syurga. Kata Tok Hakim tu, ya. Hei Tok Hakim, saya nak beritahu, saya mati dah. Tanya malaikat ni, dia yang tukang ambil nyawa saya. Saya mati dan saya hidup balik dah. Saya mati dan hidup balik. Malaikat kata, malaikat akan kalau begitu, iyalah. Dan kalau sekiranya saya ni ada salah silap, saya pergi dah ke neraka, siapa pesang-pesang ke diri, siapa dak sedar ke diri. Tu. Jadi sekarang ni dah masuk syurga ni, dia tak mau keluar dah. Tak mau keluar, pauk di pokok-pokok yang ada dalam syurga. Lalu Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat tu, biarkan hamba aku, biar aku uruskan akan hamba aku. Jadi sebab itulah Nabi Allah Idris ni
Dia masih lagi hidup sampai kepada masa kita sekarang ni. Hidup lagi. Duduk pada langit.